Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita guna kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum, juzuk 1 dan juzuk 1 dan 2. Baik, kita sambung kitab. Saya lipat pada muka surat 10. Saya lipat pada muka surat 10. Betul tak? 10 tu ada tak lagi nak kena baca? Atau masuk sebelah tu? 10 nombor apa? 17, 18? 17. Okey, muka surat 10, perkara yang ke-17. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-17, tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Jadi hati-hatilah yang kita jadi makmum ni. Kena belajar macam mana kita nak jadi makmum. Yang jadi imam kena belajar macam mana nak jadi imam. Jadi makmum tidak boleh takbiratul ihram tu serentak dengan imam. Tidak sah. Sebab dia belum jadi imam. Imam dia Allahu, belum sampai bar, dia tak jadi imam ni. Tiba-tiba kita takbir serentak dengan dia, makna kita bar, dia pun bar. Serentak tu makna dia belum jadi imam. Kita dah nak ikut siapa sebenarnya? Nak ikut siapa? Kita makmum nak ikut imam. Tiba-tiba dia belum sampai bar, dia tak jadi imam lagi. Kita sama-sama dengan dia. Nak ikut siapa? Itu tak boleh. Kita tak boleh bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Rukun lain tu cerita lain, depan kita akan baca. Ni hak pertama dulu ni. Kena bagi dia masuk jadi imam dululah. Makna kalau driver, biar dia duduk di tempat driver tu dulu. Ni dia tak naik, kita naik dah tu. Siapa driver lah? Jadi sebab tu tak boleh kita takbiratul ihram serentak dengan imam. Sebab bila serentak dia belum jadi imam lagi, kita dah takbir serentak dengan dia, kita nak ikut siapa sebenarnya? Kita ikut dia ke dia ikut kita? Baik, apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah solatnya mengikut kaul yang sahih. Tiga mazhab kecuali mazhab Hanafi, tu lain cerita. Dan jika terdahulunya dengan takbir imamnya, tidak sah solatnya dengan tiada khilaf. Kalau dia takbir dulu Allahu Akbar, imam baru takbir Allahu Akbar, tu tak sah tu ya, tak ada khilaf dah tu. Sebab bila dia takbir dulu, dia lah imam. Tiba-tiba dia niat makmum takbir dulu, imam takbir belakang. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, balik.
Tak pelik. Allahu Rabbi. Pelik eh? Kita niat makmum takbir dulu. Jadi kita solat dulu. Imam baru nak takbir, imam tak solat lagi. Jadi imam ikut kita lah pula. Sebab tu kalau kita takbir dulu daripada imam, kita bar dulu, imam pun kita bar dah. Betul. Tidak ada khilaf. Tapi yang serentak itu pun 3 mazhab. Kecuali mazhab Hanafi tidak sah. Termasuklah Syafi'i tidak sah. Baik, kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya apabila imam bertakbir maka hendaklah kamu turut bertakbir. Iza kabbarul iman fakabbiru. Iza kabbarul imam fakabbiru. Apabila iza kabbara fakabbiru. Apabila dia takbir, imam tu takbir. Maksud takbir Allahu Akbar, tu takbir. Kalau Allahu belum lagi takbir, tu nama dia lafzul jalalah. Belum lagi. Belum lagi. Baru masuk. Itulah nama dia takbir. Allahu Akbar. Belum sampai bar, tidak nama takbir. Iza kabbara, apabila imam takbir, artinya bila dia sampai bar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan makhraj huruf kena tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita sebut minggu lepas. Apa kata Imam Al-Jazari? Wa hazihi muqaddimah fima ala an ya'lama iz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalam an ya'lamu makharijal hurufi wa was-sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Sebelum kita nak baca Quran, maka perkara yang wajib kita kenal ialah makharij huruf dan sifat. Jadi huruf hamzah dia paling hujung, aqsal lisan. Aqsal lisan ada dua huruf keluar, satu hamzah, satu ha. Hamzah dengan ha, aqsal lisan. Jadi bacaan dia bunyi di hujung a. Allahu Akbar. Tak boleh Allah. Bukan dia. Bukan makhraj hamzah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, agak susah sebab lam di situ kena baca dengan tafkhim. Lam pada kalimah Allah kena baca dengan tafkhim, artinya kena baca dengan tebal. Lam bukan huruf tebal. Hanya lam pada Allah sahaja kena tebal. Lam pada lain tak boleh tebal. Tarqiq. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka bila a di hujung nak pergi pada lam yang tebal, dia begini. Allah itu. Sebab kali macam saya pejam mata lah pula. Allahu Kaf tu dia kena ingat, dia ada angin keluar. Nama dia mahmus. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Akbar. Ba tarqiq, dia tidak tebal. Yang tebal ra. Bar. Bukan bor. Tu tebal daripada boy. Agak sukarlah. Sebab tu kita kena mengaji daripada awal makharijul huruf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Allahu Akbar. Ada orang tengok saya, ustaz sebab apa? Sebab Allah. Itu tegur aku lepas takbir. Dia pergi tahu ustaz takbir sebab apa? Kemah. Ketam nak mengajar anak jalan tu. Dia duduk biasa dengan kita Melayu tidak ada orang hamzah sebab tu kita kena belajar macam mana nak sebut sebutan Arab yang betul, bukan Melayu tapi Arab. Bila kita duduk biasa dengan Melayu, kita dengar orang sebut Arab, kita rasa pelik, kita pergi tengok, bukan jengkring tu jengkring ke tak? Jangan tengok orang kalau kita tak erti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allahu Akbar. Gitu. Bila sampai pada bar, mana dia dah masuk jadi imam tu, Allahu Akbar, masuk lah tu.
Bila masuk, dia dah confirm jadi imam, baru kita ikut makmumnya. Ni dia, kita takbir dah, ikut siapa kita ni. Itu saya ulang banyak kali, ni penting ni, sebab menyebabkan tidak sah solat. Makruh boleh tahan ni. Nah, ini tidak sah solat. Bagi dia habis akbar, baru kita ikut. Fakabbiru, fatu huruf ataf litartib bila tarakhi. Makna dia habis bar, terus kita ikut. Kalau summa dia jauh sikit. Kalau dia kata iza kabara summa kabbiru, summa tartib, tapi ada tarakhi, ada sengah masa. Nah, untuk dapatkan fadilat maka jangan sengah masa lama, sebab dia tertib bila tarakhi, dia tertib tanpa sengah masa. Bar gitu, dia bar kita boleh dapat fadilat takbiratul ihram dengan imam. Baik, selesai yang tu. Jadi tak boleh mendahului imam. Kalau kita takbir dulu daripada imam, makna kita sampai bar dulu sebelum dia sampai. Confirm tidak ada khilaf dalam kalangan ulama dan juga mazhab, tidak sah solat kita. Tapi kalau kita takbir serentak, dia kita dia bar, kita bar, pendapat jumhur ulama tidak sah. Maka yang betul kita kena dia selesaikan bar dulu, barulah kita mula takbiratul ihram. Nah, selesai. Jadi hati-hatilah, jangan terlalu kalut untuk kita takbir sebelum imam sampai kepada bar itu. Selesai 17. 18. Makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Lain pada takbiratul ihram, kalau kita buat sama dengan imam, kita rukuk sama dengan imam, kita iktidal sama dengan imam, kita turun sujud sama dengan imam. Orang panggil apa? Berirama. Sama. Nah, jadi macam boria lah pula. Dia tidak jadi macam takbiratul ihram, dia cuma makruh saja. Tapi ingat, makruh tak dapat fadilat jamaah, rugi. Berapa ramai orang solat jamaah tak dapat fadilat jamaah? Sebab apa? Di antaranya bagi sama dengan imam. Imam rukuk, dia rukuk serentak. Imam iktidal, dia iktidal serentak. Imam turun sujud, dia serentak semua, berirama. Dia tak dapat solat, dia sah sebab makruh, bukan batal. Tapi dia tak dapat fadilat 25 atau 27 pahala. Rugi ya. Ambil solat di rumah. Nah, kita datang solat jamaah yang pertama nak ikut sunnah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang kedua ialah nak dapatkan pahala 27. Di rumah pun boleh pahala 27. Kalau kita solat jamaah, ya boleh. Tuan-tuan kalau dah amalkan 5 bulan tu dengan isteri, dengan anak-anak, solat jamaah di rumah, tuan-tuan jadi imam, afdal tuan-tuan solat di rumah daripada tuan-tuan datang masjid. Nah, buka kitab Furu' Masail. Dia sebut bila ditanya pada Syekh Daud Al-Fatani, seorang lelaki yang menjadi imam kepada keluarganya, afdalkah ataupun bila dia pergi masjid, dia imam di rumah tak ada jamaah dah? Dia kata afdal solat di rumah jadi imam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jadi kena faham lah, bukan kata yang tak datang masjid tu dia jenis tak ikut sunnah, tidak. Dia ada bab-bab yang tertentu yang kita nak kena faham. Agama ni luas, jangan sempitkan dia. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, lebih baik solat seorang lah. Sebab solat jamaah pun dapat satu juga. Nah, jadi kena hati-hati. Kalau kita nak solat jamaah dan dalam masa yang sama kita nak kepada pahala yang 25 atau 27, perkara pertama yang jangan kita buat ialah jangan kita serentak dengan imam dalam semua rukun, termasuk takbiratul ihram. Nah, gitu. Kalau takbir tu batal tu, tak ada pahala tu, kosong tu. Kalau lain pada takbiratul ihram, dia sah solat tapi pahala jamaah ilek boleh. Banyak tuan-tuan. Hak jenis solat serentak dengan tu imam, rasa macam nak sepak lah. Kita jadi geram. Nah, kita duduk tengok dia duduk depan kita, nak macam mana kita pun buka mata. Serentak dengan tu imam. Allah, dia ni mengaji mana dah? Nak mengaji ke tidak sebelum dia nak jadi makmum tu, dia mengaji ke tidak? Serentak daripada takbir, daripada mula rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, kita duduk nampak, kita tak bangun lagi, dia bangun dah sama-sama tu imam tu, kita baru bangun.
Kesian ke dia? Nak tegur Assalamualaikum, Assalamualaikum, cabut. Kalau dia ada, boleh kita panggil ni Dek Wan. Kalau adik Wan lah. Kalau pakcik Pak Long, pakcik tak boleh buat macam tu. Tak boleh bagi sama dengan imam. Sah solat, tapi tak dapat pahala jemaah. Fadilat jemaah tak dapat. Baik tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya, mana-mana rukun lah, hak jenis pergerakan lah, rukun fi'li, rukun qauli tak apa. Kita solat zuhur, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah, tak ada. Kita dulu pada diam, tak apa. Kita waladdallin, habis dah imam baru iya kena budu, tak ada. Rukun fi'li tak ada masalah. Tahiyat akhir kan tak ada masalah, kecuali salam ada sedikit masalah. Nanti kita akan bincang pada dia. Baik tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang kita duk bincang adalah pergerakan rukun fi'li. Jangan sekali-kali mendahului. Kalau mendahului ada bab dia nanti, berapa rukun kita boleh mendahului. Dan jangan sekali-kali menyamai serentak dengan imam, sebab menghilangkan fadilat jemaah. Baik, apabila makmum serentak mengerjakan rukun atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li, bukan qauli, fi'li, dengan imam, tidaklah batal solat itu, hanya makruh juga. Perbuatan itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza raka'a farka'u. Artinya apabila imam itu rukuk, hendaklah kamu rukuk. Sambung yang tadi ya, iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Hadis itulah juga ada sambung-sambung, sekerat-sekerat. Artinya apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Arti imam rukuk, dia sudah membongkokkan tubuh dia, dah rukuk, dah letak tangan di kaki pula, di lutut. Tak di kaki jengnya. Panjangnya tangan chimpanzee ke bawah. Panjang tangan dah. Dia dah turun tu, betul-betul rukuk macam tu. Dia letak tangan, tak letak tangan tu cerita lain. Letak tangan tu sunat. Tak letak, tak apa, dia lepas gitu kan. Boleh. Tapi imam letak lah. Dia letak. Itulah rukuk. Baru masa dia baru turun tu, baru nak turun, kita jangan ikut lagi, biar dia turun betul-betul rukuk, baru kita Allahu Akbar. Itu disiplin. Tak nampak ustaz, kami tak nampak, kami duduk belakang ustaz. Macam mana kami nak tahu dia rukuk ke tak? Tu imam tu pula kena mengaji. Pernah jadi imam tak? Pernah jadi imam tak? Tak pernah jangan jadi. Bahaya. Jadi imam dia nak bagi order, bukan order nasi kambing, arahan. Macam mana dia nak bagi orang tak nampak, dia tahu yang dia rukuk, maka dia kena bunyi bar waktu dia sudah rukuk. Allahu Akbar. Letak saja tangan di lutut, dia pun bunyi bar. Hak belakang tak payah tengok tu imam, mereka tahu dah bila bunyi bar, imam tu sudah rukuk, baru dia ikut. Sebab itu imam pun kena mengaji. Ni imam Allahu Akbar, bar dah situ. Makmum belakang tak tengok, dia tak nampak, dia bawa Allahu Akbar. Makmum sampai dulu, betul tak? Banyak jadi lagu tu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saya bukan kata hak jauh, hak sebelah tu imam. Tu imam sini. Dah, dia duduk belah kiri, dia tak tengok tu imam. Dah dia tengok lepas sujud dia, bunyi bar, dia turun. Tu imam tak sampai lagi, dia sampai dah. Tu orang sebelahmu dulu kan. Berat menanan. Imam salah bagi order. Kita tegur banyak kali dah, bukan tegur dia, tegur secara umum macam ni. Duk buat juga. Sebab apa? Sebab dah biasa. Sebab tu sebelum jadi imam tu mengaji baik imam dulu. Bila kita dah biasa buat, kita nak tukar payah. Dah biasa orang. Bukan senang, kita dah 10 tahun 20 tahun duduk jadi imam, tiba-tiba kita nak kena tukar ni. Oh, bukan senang. Payah, ya amat-amat payah. Yang nak tukar mudah, tukar apa? Tukar imam tu. Ganti imam baru. Tak apa. Lagi duk pakai dia lagu tu dah. Allahu Akbar. Bar dah tentu. Dia budak muda, umur 25 jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum sampai lagi bar situ dah.
Dia nak tukar sampai situ bar payah. Bayar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dulu saya duduk tu jalan langgar. Nak pergi ke ILP, saya akan sampai traffic light tu saya akan masuk kanan. Dan sana saya akan masuk kanan. Hari-hari kanan. Nah, sampai satu hari saya kena pergi terus. Sebab ada kerja. Saya masuk kanan juga. Sebab apa? Dah biasa, betul tak? Dah biasa, mesti masuk kanan punya. Allahu Rabbi. Masuk kanan, payah nak kena lebuh raya. Kita pergi kena juga. Dah biasa, kita payah dah. Kalau kita tak ingat betul-betul, mesti kita akan masuk jalan yang biasa kita lalu. Sebelum jadi imam, belajar dulu. Nah, sebelum jadi imam, belajar dulu. Dari jadi imam payah dah. Mudah kita suruh orang lain jadi imam. Walaupun kita masih jadi imam masjid, tapi kita payah nak tukar tu, suruh Tok Bilal jadi imam. Suruh pembantu imam jadi imam, aku tak boleh. Nanti berselerok hak belakang. Gitu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, banyak tempat saya duduk tengok dan saya menegur dalam kuliah macam ni, tapi saya duduk tengok lagi dia buat benda yang sama. Yang pertama memang susah dia nak ubah. Yang kedua, dia tu memang lari daripada kuliah. Jadi imam maghrib, lepas maghrib hilang. Kita pergi kuliah, isyak ada balik. Apabila pun dia takkan boleh ubah, sebab dia tak pernah mendengar kuliah ilmu. Dia rasa dia sudah betul dah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ingat, jadi imam kena tahu nak bagi order, nak bagi pesan tu. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan solat, tidaklah hasil baginya fadilat. Tidak hasil baginya fadilat, artinya tak dapatlah fadilat berjamaah 25 ataupun 27, seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Baik, dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam, masa qiyam tidaklah hasil fadilat berjamaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum terkebelakang sedikit daripada tumit imam. Makna kalau jadi kita dua orang saja, kita duduk sama dengan imam, duduk waktu qiyam itu serentak, itu qiyam itu sama arah dengan imam, maka sama juga kita tak akan dapat fadilat jamaah. Kena ke belakang sedikit, walaupun sejengkal ke belakang. Jangan bagi seiring dengan imam sama dengan tumit dia. Macam tu, kias kepada rukun lain. Selesai. Yang tu. Okey, masuk pula 19. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Macam mana kalau dia bagi salam serentak dengan imam? Imam as dia as, imam kum dia kum. Imam warahmatullahi wabarakatuh, dia pun warahmatullahi wabarakatuh, serentak. Macam mana? Baik, jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah. Wajhani, dua wajah, artinya dua pendapat. Kalimah wajah boleh ditakwil dengan banyak makna lah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab itu ulama-ulama khalaf dalam bab akidah mentakwilkan wajhu rabbik kepada zatu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu, artinya zat Tuhan. Ini ulama khalaf. Ulama-ulama yang dulu, yang salah dulu, dia tidak, dia menerima sahaja dan menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mentakwilkan. Tu bab akidah lah sikit. Di wajahan dua wajah. Manusia jangan ada dua wajah. Dua ke satu? Dua ke satu? Satu, okey. Dua wajah ni munafik. Muka dia memang satu. Tapi kalau dia jenis hati lain, mulut lain, hati lain, dia kira dua wajah. Dua wajah ni lah munafik. Munafik ni hati dia kafir, mulut ni ataupun luar zahir ni Islam. Tapi sebenarnya di dalam tu adalah kafir. Itu munafik. Orang Bali panggil hipokrit. Tu jangan hipokrasi. Baik, tuan-tuan, ada dua wajah. Pendapat fiqh biasanya tu lah. Tu nama dia fiqh. Kalau satu pendapat tu bukan fiqh.
tutup pe'ah nama dia. Ada dua wajah pendapat. Wajah tu ada dua pendapat. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, biasa sebut ulama Khurasan ni Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah Muhazzab. Dan wajah yang terlebih asah, yang lebih tepat daripada kedua-duanya, daripada dua pendapat tadi, pendapat yang paling tepat ialah tidak batal solatnya. Maknanya ada pendapat yang kata batal, macam takbiratul ihram juga. Lain pada takbir dan salam tidak ada khilaf, makruh kalau serentak. Takbiratul ihram dengan salam ni ada dua pendapat sebenarnya. Salam ada dua pendapat sebenarnya. Yang pertama, sama dengan takbiratul ihram. Sama. Tidak sah. Tapi pendapat yang asah, yang lebih kuat ialah tidak batal solatnya. Tak apa. Alhamdulillah. Tapi hati-hatilah, sebab bila ada pendapat, takut pendapat yang nu pun betul juga jadi batal solat kita. Nak elok daripada berlakunya khilaf, maka jangan sekali-kali kita memberi salam serentak dengan imam. Al-khuruju minal khilafi awla. Itu kaedah. Kita keluar daripada khilaf itu lebih utama. Jangan buatlah. Kalau buat ada khilaf dua, satu tak sah, itu sah. Bahaya kita. Bila kita tak buat, tidak ada khilaf. Jangan buatlah. Maka jangan memberi salam serentak dengan imam. Bersalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram. Tadi dia kata tidak sah. Maka solatnya tidak sah mengikut kaul yang sahih takbiratul ihram tadi. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal, tetapi luput fadilat berjamaah kerana menyalahi imam. Baik. Maknanya takbiratul ihram dia ada dua pendapat juga. Pendapat yang paling kuat batal. Salam ini ada dua pendapat juga kalau kita serentak. Cuma pendapat yang paling kuat tidak batal. Itu saja. Mana perbezaan dia. Okey, selesai antara 17 dan 19 itu. Selesai. Baik, kita masuk yang 20. Hukum makmum salam atau memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah. Kalau dia bagi salam lebih dulu daripada imam, dalam masa yang sama dia niat untuk mufarakah, berpisah dengan imam. Apa hukum dia? Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah, niat berpisah, maka hendaklah ditilik, hendaklah dilihat jika perbuatannya itu dengan sebab uzur. Kalau dia niat mufarakah di atas keuzuran syar'i, maka dia kata tidaklah batal solatnya. Tak batal solat makmum yang bagi salam lebih dulu daripada imam kalau ada uzur. Uzur syar'i. Dan di antara uzur itu, apa contoh-contoh uzur yang kata uzur tu? Uzur yang dia boleh bagi salam dulu daripada imam, niat mufarakah. Imam memanjangkan sangat bacaannya. Memanjangkan sangat, ada kalimah sangat di hujung. Asyaddu taulan. Panjang sangat. Macam Muaz bin Jabal jadi imam tu. Kita cerita dulu. Baca Baqarah sampai habis. Banyak. Kita baca semuka pun kena menyumpah tu. Imam baca semuka pun kena sumpah dah. Apa yang panjang sangat. Muaz bin Jabal surah Baqarah habis 360 ayat. Tu lah panjang sangat. Uzur gitu ke belakang kita. Sekadar satu muka, dua muka, tiga muka. Hang nak bagi salam tak uzur tu. Hati-hati. Dia gini ya, masjid. Masjid yang solat panjang, imam dia baca panjang lah maksudnya. Lebih-lebih lagi solat subuh. Solat subuh tu yang pertama dia 2 rakaat. Dan dia memang sunnah dia baca panjang. Nabi baca panjang. Tengok Jumaat tu Nabi baca macam mana. Hak pertama sajadah, yang kedua al-insan, panjang lah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tu sebab Nabi baca panjang. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan Quran dalam solat subuh kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Lagi panjang, lagi banyak pahala dia. Tengok hari lah. Itu adalah terletak kepada kecerdikan ataupun kefakihan imam itu sendiri. Kalau subuh jenis masuk awal, tak kisahlah. Subuh awal sebelum pukul 7 dah masuk, tu kan. 6.55 lebih kurang. Tak kisah nak baca panjang. Kalau subuh dah masuk 7.20, yang tu tengok sebab orang nak keluar kerja. Itu kefakihan imam. Waktu dia menjadi imam
solat subuh itu. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kalau imam tu baca panjang sangat, tak masuk akal panjang sangat tu, maka dikira uzur. Makmum di belakang ada kerja nak buat penting sangat, kalau dia lewat mungkin ada masalah, maka dia boleh niat mufarakah. Itu nama dia uzur untuk ikut imam. Satu, tu dikira uzur. Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki dengan sengaja. Seperti tasyahud awal. Imam bukan lupa sengaja. Semua tak duduk tasyahud awal. Ada imam ini tu? Ada? Kalau sekali-sekala tu imam lupa. Allahu Akbar. Oh, tu ingat. Jangan turun dah. Turun jangan kering. Tak apa lah. Dia bukan rukun. Sunat hayah. Tak apa. Kita mengaji dah dulu. Tapi ada imam dia tak pernah duduk tahiyat awal, bangun semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab bukan batal pun solat. Sebab dia sunat hayah. Kita tak buat, tak batal solat. Cuma solat kita jadi sedikit cacat. Sujud sahwi. Nah, jadi imam jenis tak buat. Yang tu kita boleh farakah. Kalau sekali-sekala tak apalah. Ni setiap hari imam ni apa jenis? Jenis tak ada tasyahud awal. Bangun semua lah. Jenis tu. Ini satu keaiban bagi imam lah. Imam jangan meninggalkan sunat hayah. Angkat tangan tu sunat hayah. Jangan tak buat. Dia nak solat seorang di rumah, tak angkat tak bawah. Allahu Akbar. Tangan duduk bawah. Angkat pun tidak, letak pun tidak. Ataupun dia tak angkat, tapi dia letak. Terpulang dia. Sebab dia buat di rumah dia seorang. Bila dia jadi imam, dia ada law. Dia ada disiplin dia. Dia tak boleh tinggal benda tu walaupun sunayah. Nah, sebab orang belakang kalau dia tak buat, orang belakang boleh jadi uzur, boleh memfarakah daripada dia. Macam tu. Kena buat. Jadi imam, kena buat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, jangan tinggal lah. Nah, di tempat-tempat yang kita kena angkat masa takbiratul ihram tu jangan tinggal. Masa kita nak rukuk, Allahu Akbar, nak rukuk jangan tinggal. Masa kita sami Allahu liman hamidah, angkat jangan tinggal. Masa kita bangun daripada tasyahud awal, Allahu Akbar. 4 tempat ni saja sunat kita angkat tangan, jangan buat lebih daripada itu. Nah, imam kena jaga benar-benar macam ni. Ataupun kunut. Solat subuh semua tak baca kunut pakai mazhab lain kot. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, maka kita di belakang dikira uzur dah. Kalau imam ni semua gitu, solat subuh mufarakah boleh dikira uzur. Macam tu. Atau bacaan surah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Tak pernah baca surah Fatihah, Allahu Akbar rukuk. Fatihah, Allahu Akbar rukuk. Ada ini tu. Kalau ada ni cerita fiqh, kalau ihtimal. Kalau ada jenis tak baca surah, maka kita boleh mufarakah di atas keuzuran itu. Dikira uzur. Uzur yang membolehkan kita mufarakah lah maksudnya. Macam tu. Bukan tu imam tu uzur. Uzur bagi kita boleh mufarakah daripada dia. Boleh habis dulu. Baik. Dan sebagainya lah. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada 2 pendapat. Kalau kita yang nak mufarakah ni tanpa uzur, imam okey baca biasa-biasa, taklah panjang sangat. Imam pun tak pernah dah tinggal tasyahud, tak pernah dah tinggal kunut, dia buat dia. Angkat tangan pun dia angkat. Hak sunat hayah dia buat, sunat biasa pun dia buat. Maka dia tidak ada keuzuran untuk mufarakah daripada imam. Sebab tadi dia sudah ikrar Allahu Akbar. Tadi ni dia sudah ikrar, aku solat maghrib 3 rakaat ikut imam. Dia dah nak ikut tu kan. Tiba-tiba dia pisah apa tanpa uzur. Kalau ada keuzuran daripada pihak imam tu okey. Tidak batal. Tapi tiba-tiba imam okey, tidak ada sebarang keuzuran apa-apa, tiba-tiba dia nak mufarakah. Dia tak boleh, itu imam tu orang tak suka. Sudah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Nabi, kita tidak boleh menjadi imam orang yang tak suka kepada dia. Manusia orang tak suka kepada dia tak boleh jadi imam. Salasatun la yurfa'u amaluhu fawqa ra'sihi shibra.
Ada 3 golongan manusia yang amalan dia tidak akan diangkat melepasi kepala dia walaupun satu jengkal. Amalan dia tidak akan diangkat, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak lepas kepala walaupun sejengkal. Salah seorang daripada 3 ini ialah yang mana seorang lelaki jadi imam, orang tak suka dengan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu hadis. Bila kita baca hadis, jangan buat kesimpulan sendiri. Saya pesan lama dah, hadis bahan mentah. Hadis bahan mentah, nah, dia belum dimasak. Jadi kalau kita nak makan, masak dulu. Siapa masak? Chef Wan. La ilaha illallah. Tukang masak lah. Tukang masak lah. Tukang masak ni dia yang profesional pun boleh, yang tak profesional pun boleh, tapi yang elok yang profesional lah. Dia potong bawang tak tengok tu, macam mana? Selesai. Lanjut. Oh tu, profesional. Tu dia masak. Maka nak masak hadis ni ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan imam yang lain. Mereka ni tukang masak profesional. Sebab itu kita kena baca kitab fiqh, jangan baca hadis bab hukum. Kita tak tahu hak ni Syafi'i kata apa, hak ni Hanafi kata apa. Hadis yang sama juga, depa keluar hukum tak sama. Nah, sebab tu kalau kita ikut hadis saja jadi banyak mazhab lagi tu ni. Pergi mazhab Syafi'i, macam mana dia keluarkan hukum daripada hadis tadi. Sebab tu kita kena mengaji fiqh. Baca hadis saja jengkreng ya. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang berkaitan dengan hukum fiqh lah. Hadis motivasi tak ada masalah, tidak ada mazhab di situ. Nah, baik, Syafi'i kata, Imam Syafi'i sebut yang maksud orang tak suka ni mesti majoriti. Makna kalau 60, kadang ada 100 orang jamaah, kita kata 100 orang jamaah di tempat dia tu, 60 tak suka, itu nama dia majoriti. Ataupun 51 tak suka, 49 suka, maka itulah amalannya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melepasi kepala walaupun satu jengkal. Tapi kalau tak suka tu cuma 49, yang suka 51 jalan. Lain tak, beza lain. Hadis umum, orang tak suka tak boleh diimam. Umum, Syafi'i kata apa? Majoriti tak suka, baru boleh, tak dia amalan tidak diangkat. Kita baca hadis sendiri, tak tengok Syafi'i kata apa, kita tak boleh ikut imam tu, orang tak suka tu, tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati macam gitu nah. Jadi kenapa dia nak mufarakah dengan imam tu, sedangkan imam tu tak buat perkara-perkara yang boleh, yang menguzurkan dia untuk mufarakah daripada imam. Baik. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada 2 pendapat. Seperti mana juga mufarakah tanpa uzur, maka lebih asah, lebih sahih daripada keduanya tidak batal solatnya. Dan jika ia makmum tidak berniat mufarakah, maksud dia kalau dia meninggalkan dia nak mufarakah dengan imam tanpa uzur, yang uzur tadi tak apa, nah, sebab ada keuzuran syar'i tadi tidak batal lah. Tetapi yang kedua tu ada 2 pendapat, cuma pendapat yang paling kuat ialah tidak batal. Tapi bila ada 2 pendapat, ada khilaf, al-khuruju minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf adalah lebih utama. Jadi saja-saja kita nak mufarakah tu kalau boleh janganlah. Nah, kalau saja-saja nak mufarakah jangan. Ada tempat kita wajib mufarakah, tu tak boleh tu. Kalau kita ikut tak sah. Tak cicak ada atas belakang tu imam kan tahu. Kita duduk belakang dia, tengok lepuk jatuh. Tak cicak atas belakang tu imam. Makna tu imam sekarang sudah ada najis di pakaian dia, maka solat dia tidak sah. Maka kita tak boleh ikut imam yang kita yakin solat tidak sah. Wajib mufarakah. Hak tu wajib. Nah, baik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi pendapat yang kuat ialah tidak batal, tapi ada pendapat kata batal sebab dia meninggalkan imam ataupun mufarakah di imam tanpa uzur. Jadi janganlah kalau boleh meninggalkan ataupun mufarakah dengan imam kalau tidak ada sebarang keuzuran. Okey, selepas tu daripada keduanya tidak batal sembahyangnya. Dan jika ia yang dimakmum tidak berniat mufarakah
dan memberi salam sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam, maka batallah solatnya sama sekali kerana melakukan dua perbuatan haram. Dia tak niat farakah, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa niat farakah. Kalau niat tadi, kalau dia ada uzur, solat tidak batal. Kalau dia niat farakah nak bagi salam tu, tapi tidak ada sebarang keuzuran, ada lagi pendapat yang kuat kata tak batal. Ni tidak, dia tak niat farakah, tiba-tiba je Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, batal. Solat dia batal. Tu payah bila kita dah niat makmuman. Bila kita nak buat dulu pada dia, niat farakah lah. Mana kita tak ikut tamu, ikut tadi aku niat ikut dia, tapi lah aku tak nak ikut dah, pun kita boleh. Kalau tiba-tiba kita tak ikut tanpa kita niat untuk meninggalkan imam, batal lah solat kita, kena solat mula. Baik, batal lah solatnya sama sekali kerana melakukan dua perkara perbuatan haram. Dia buat dua benda haram. Apa dia? Salah satunya mendahulukan ia imamnya dengan satu rukun. Yang pertama, dia mendahului imam dengan satu rukun. Kita dibenarkan mendahului imam dua rukun. Yang pertama tak batal lagi, yang kedua tak batal lagi, nak masuk yang ketiga tak. Contoh kita rukuk Allahu Akbar, imam tak rukuk, kita rukuk dulu, mendahului imam dulu. Nah, kemudian imam tak rukuk lagi, kita sami Allahu liman hamidah. Imam tak rukuk lagi, kita rukuk dan i'tidal. Dua rukun meninggalkan dia, tak batal lagi. Tak batal lagi, tapi hukum dia haram. Hukum dia haram dan juga tidak dapat fadilat. Jemaah. Jadi bila dia bagi salam dulu Assalamualaikum, dia mendahului imam pada rukun salam, maka hukum dia haram satu. Hukum dia haram. Dan yang kedua, memutuskan ikutan imam tanpa niat mufarakah. Kesalahan yang kedua dia buat ialah dia tidak ikut imam. Dia memutuskan ikutan, dia bagi salam dulu tanpa dia niat untuk memutuskan ikutan dengan imam, maka jadi haram juga. Jadi dua benda haram dia buat. Datang nak dapat pahala, balik dapat benda haram. Ini kata bila dia tak mengaji. Dan kedua-duanya adalah haram hukumnya. Nah, mendahului imam dengan satu rukun ataupun dua rukun, dia tidak batal lagi, tapi haram hukum dia. Kita akan bincang ke depan. Hukum dia adalah haram. Dan kita mendahului imam, contoh kita bagi salam dahulu tanpa kita niat mufarakah, maka hukumnya adalah haram juga. Dan sesungguhnya telah dijelaskan demikian di dalam kitab Al-Kifayah pada bab salatul Jumu'ah. Maka berkata pengarangnya, sesungguhnya makmum apabila menyertai, yakni serentak ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufarakah, dan iaitu batallah solatnya. Dan jika ia berniat mufarakah, maka hukumnya seperti huraian yang telah lalu sebutnya, di antara yang uzur dan yang tidak uzur. Yang kita sebut tadi telah menjazam, yakni menetapkan oleh Syekh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir pada sifat solat bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imam salamnya, nescaya batallah solatnya jika ia tidak berniat mufarakah, dan jika ia niatnya niat mufarakah, maka padanya khilaf pada mufarakah tanpa uzur. Mana ada pendapat kata sah, ada pendapat kata batal kalau dia niat mufarakah. Baik, itulah tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, 1, 2, 3, 4 masalah yang kita sempat habiskan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung masalah ke-21 2 minggu daripada sekarang. Minggu depan kita akan baca kitab halal dan haram. Jadi tuan-tuan, confirm tuan-tuan jadi makmum. Jadi jangan tinggallah kuliah-kuliah yang berkaitan dengan makmum dan imam ini, sebab kita takut kita buat benda-benda yang haram, bahkan membatalkan solat kita, ataupun sekurang-kurang menghilangkan fadilat walaupun tak batal, ia satu benda yang merugikan kita. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu dulu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.